Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sehari dua ni timbul isu kait telekong wanita. Kait telekong wanita dia ada dua, panggil dua lah, satu atas satu bawah. Bila keluar kenyataan kata tak sok solat sebab nampak dari sudut tepi. Secara aurat je dah tutup lah pasal kita tengok depan-depan. Janganlah cakap kalau tengok bawah. Pertama, makna tutup aurat dua perkara. Pertama, jangan beri nampak warna kulit. Jadi kalau tutup habis sekalipun. Kemudian bagi wanita, ada beberapa peraturan yang disebut oleh Al-Quran. Sebab itu apabila kita pergi ke negeri Arab, kita akan tahu. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok yang pakai telekung tu, kita tahu orang telekung putih ni, telekung putih semayang ni. Kita tak mesti orang Malaysia kot. Kita tak mesti orang Malaysia kot. Yang solat dengan memakai telekung yang biasa kita pakai di Malaysia ni, yang sememangnya sudah labuh, yang sememangnya sudah ketebalan yang okey, solatnya belum cukup sah lagi, melainkan diperhatikan terlebih dahulu. Ramai wanita hadapi berkaitan dengan kesempurnaan menutup aurat semasa solat. Baru-baru ini, terdapat perbincangan hangat mengenai pakaian solat jenis telekung dua lapis, khususnya apabila kain telekung tidak mencukupi atau jarang sehingga aurat tidak tertutup dengan sempurna. Ini menimbulkan kekhawatiran ramai apakah telekung yang biasa digunakan sejak dahulu itu masih sesuai. Apakah sah solat jika aurat tidak tertutup rapi? Ustaz menjelaskan dengan mendalam tentang hukum dan panduan untuk memastikan solat kita sah, kerana solat merupakan tiang agama yang perlu dijaga dengan baik. Kait telekong wanita. Kait telekong wanita dia ada dua lapis. Dua dipanggil dua lah, satu atas satu bawah. Bila keluar kenyataan kata tak sok solat sebab nampak dari sudut tepi, ramai muslimin pun tanya, sok kata sok. Kita kata tu badan otoriti yang keluar tu. Cuma ustaz-ustaz la tasarruf, jangan cepat. Kalau boleh detailkan kain tu jenis mana. Sebab kita siasat tengok kata cuba muslimat kita ni pakai kain dia tu. Pakai nak tengok. Kalau dia pakai telekung dia tu, masa dia tunduk dulu, masa dia rokok tu tak nampak dah. Dia kata nampak sisi warna kena gitar bawah baru nampak. Jadi ini pun kadang-kadang meresahkan masyarakat. Apabila kita buat kenyataan tidak sah solat berpakaian seperti itu. Jadi insya-Allah kita ni baru siasat tengok baru. Siasat tengok anak perempuan, tengok orang perempuan pakar ni, nak kita kalau nak tengok alik muslimat tak nak sabar dah. Kena tengok orang kita boleh tengok ya. Cuba pakar dua lai kain telefon ni setara mana nampak sisi tu. Ini kalau benda tu tak nampak dah, kena pergi korek ke bawah baru nampak. Kenapa pula kita nak batalkan? Dulu timbul isu, tapi anda tak putuskan lagi ni, masih lagi dalam siasat-siasat tengok. Cuma nak meredakan keresahan sebahagian masyarakat, duk tanya banyak soalan, banyak jujur masuk dalam ni. Baru ni sibuk kita. Kalau nak pergi haji kena nampak 5 jari kena nampak, 5 anak jari kaki. Tutup satu, ni tutup ibu jari selipar kita ni kena potong. Anak 2 kali nak kena potong selipar. Potong pacik selipar ni kata haram potong selipar orang weh. Saya nak pergi Mekah ni jalan selipar putus tengah jalan malu kau orang. Turun airport nanti orang tengok buat anda lepas parti tarik. Nampak miskin dengan aku ni. Kita jodoh lah kaki tu nak suruh keluar. Tapi bila kita tengok dalam nas kitab, walaupun diputuskan dalam keputusan, saya tak sebutlah putusan. Tapi bila saya mau dalam kitab, tak ada dalam kitab kata buka semua. Dalam kitab kata alla yastura jami'al asabi. Jangan tutup semua. Lain. Jangan tutup semua, bukan mana mesti kena buka semua, buka separuh cukup. Jadi bila muzakarah alhamdulillah akhirnya lepas. Jadi banyaklah benda-benda yang nampak. Pasal itulah insya-Allah kita tengok dulu kategori-kategori yang ada tu. Mungkin ada sebahagiannya kain tu kecil. Bila dia akad takbir Allahu akbar tu nampak. Itu tak boleh. Jadi itulah yang kita, kalau individu ya keluar mudah kita nak komen, tapi bila institusi yang keluar, jadi kita kena berhati-hati tengok dia punya SOP, mana yang telekung mana yang tak boleh pakai, telekung mana yang boleh. Dan inilah yang menyebabkan ramai orang, baik muslimin maupun muslimat, yang merasa terkejut, campur hairan
dengan tulisan itu ya. Okey, tapi yang menariknya, okey tak apa. Sekarang ni kenapa? Okey, kenapa pula solat tu menjadi tidak sah? Penjelasan yang diberikan panjang, tapi secara ringkasnya, okey, kita sekarang berbicara tentang telekong yang two piece telekong yang ada tudung yang sememangnya labuh dan kemudian ada kainnya kan. So alasan yang diberi dalam tulisan itu ialah telekong tersebut walaupun dia labuh tapi dari arah bawah tudung telekong masih boleh lihat tangan. Okey, masih boleh lihat tangan. Dan yang saya pula faham ialah khasnya apabila berlaku pergerakan. Okey, apabila berlaku pergerakan, katakan muslimat itu nak solatkan, dia takbir Allah Akbar, bila diangkat dari bawah tudung telekong tu masih boleh nampak tangannya. Sebab ini kes pakai t-shirt lengan pendek lah kan. Kalau yang pakai lebih kurang daripada tu, lagilah banyak nampak. Dan khasnya bila dia rukuk ke, bila dia pergerakan turun sujud ke, dari sujud berdiri balik ke, jadi ada kemungkinan boleh ternampak aurat dari arah bawah tudung telekong. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu dalam tulisan yang sama dikatakan dimaafkan apabila aurat itu dapat dilihat dari bawah kain telekong. Okey, telekong two piece ya, tudung dan kemudian kain. Kalau aurat itu dapat dilihat dari arah bawah kain telekong, yang ini nampak kakinya, okey, itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Okey, dengan syarat dia telah pun berusaha untuk memakai kain yang sememangnya labuh dan kemudian ternampak aurat dari arah bawah. Okey, maknanya kakinya itulah. So yang itu dimaafkan. Tapi aurat yang dari arah bawah tudung telekong, okey, tudung telekong, yang itu tidak dimaafkan. Jadi inilah yang menimbulkan banyak tidak puas hati, dan bagi sebahagian yang pula menjadi betul ke ni, susahlah macam ni nak solat apa kan. Kemudian bagi yang was-was pula, alamak, bertambah-tambahlah pula was-was mereka. Okey, jadi dalam video ini ingin saya jelaskan bahawa itu adalah pandangan yang bertentangan dengan roh, bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kenapa? Okey, baik. Pertama sekali, dalam kita beragama, kita ada manhaj, kita ada metodologi. Dan manhaj ataupun metodologi ini adalah berdasarkan sekian banyak ayat Quran dan sekian banyak hadis. Dan manhaj itu adalah apabila menyangkut hal-hal berkaitan dengan akidah, kita hendaklah strict, kita hendaklah tegas. Apabila menyangkut hal-hal berkaitan dengan hukum fiqh, hal-hal berkaitan dengan ibadah, kita boleh bersikap lapang, kita boleh bersikap memaafkan ataupun toleran. Okey, ini sekali lagi saya ulang adalah berdasarkan sekian banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali di Malaysia manhaj tu terbalik. Okey, kalau ada manhaj lah kan, di Malaysia caranya terbalik. Dan ini dibuktikan daripada tulisan Taudih Al-Hukmi ini. Di Malaysia lain. Dalam hal akidah dia sangat lapang, sangat mudah, sangat terbuka. Buatlah syirik macam mana pun, asalkan kau tak sembah pokok, asalkan kau tak sembah patung, itu okey. Alright? Engkau nak doa pada pokok boleh, tapi jangan sembah pokok. Padahal bila dia doa pada pokok berarti dia sembah pokok lah kan. Okey, jadi dalam hal akidah di Malaysia sangat lapang, sangat luas, semua pun boleh. Okey? Tetapi dalam hal fiqh, dalam hal hukum hakam fiqh, mereka sangat ketat dan mereka suka tokok tambah hukum bagi memberat-beratkan umat Islam, bagi menyusahkan umat Islam. Okey? Jadi ini perkara pertama yang kita kena faham. Manhaj ataupun metodologi dalam agama, saya ulangi, jika berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hal akidah kita tegas, kita strict. Dalam hal hukum-hukum fiqh, kita bersikap memudahkan, kita bersikap melapangkan ya. Yang kedua, Islam adalah agama yang memudahkan. Sekali lagi ya, memudahkan dan menggembirakan. Bukan pula sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Lari ini maknanya dah takutlah. Okey? Ingat ya, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menakutkan. Atau kalau terjemahannya tepat, jangan menyebabkan orang lari. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, apabila kita berbicara tentang aurat, baik lelaki maupun perempuan, baik di dalam solat ataupun di luar solat, kita memang perlu, kita memang wajib menutup aurat. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila aurat itu kita telah usaha menutupnya, ia terdedah, ia tersingkap sekejap ataupun sedikit, ia dimaafkan. Okey, saya ulangi ya.
kita memang diwajibkan menutup aurat baik lelaki maupun perempuan, baik dalam solat ataupun di luar solat. Akan tetapi apabila ia bukan disengajakan, terdedah, tersingkap, okey, dan ianya adalah sedikit ataupun sekejap sahaja, maka ia adalah sesuatu yang dimaafkan. Sebab kalau nak tutup dengan betul-betul tutup, dengan tidak tersingkap langsung, tidak terus langsung, nak kena macam mana kan? Susah pula kan? Nak kena duduk, okay, pakai dalam guni ke apa ke, jahit habis apa semua tu kan, okey. Jadi ini antara perkara-perkara asas yang kita perlu tahu apabila nak masuk dalam topik ini ya. Okey, jadi kembali kepada memakai telekung ketika solat. Dalam artikel tu sebut telekung yang biasa dipakai di Malaysia. Dan telekung yang biasa dipakai di Malaysia sememangnya labuh dan sememangnya bukan see-through. Okey, bukanlah tebal sangat, tapi sememangnya bukan see-through. Boleh nampak lah. Okey, baik. Jadi katanya pakaian dalam pun kena menutup aurat. Okey, sebenarnya telekung itu adalah satu pakaian yang membantu orang untuk solat apabila pakaian yang dia sedang pakai ketika itu tidak menutup aurat. Seperti orang yang ada di rumah ke, sibuk kerja rumah ke apa ke, dia pakai t-shirt kan. Kemudian waktu solat, dia pakai telekung dan dia pun solat. Apabila keluar rumah, kerja ke apa ke, sebaik-baiknya pakaian yang di luar, bila kita keluar rumah tu adalah pakaian yang sama untuk kita boleh solat. Okey, sebaik-baiknya lah. Tapi tak apalah kalau ada orang berpakaian lain ke apa ke, tak apa, dia memang pakai telekung selepas tu. Okey, jadi apabila seseorang itu memakai telekung, dia telah dikira berusaha untuk menutup auratnya untuk solat. Apabila dia sudah pakai telekung untuk menutup auratnya, maka apa yang dipakai di dalam telekung itu tidak lagi menjadi isu, tidak lagi diambil kira sebab dia sudah pun memakai telekung untuk solat. Okey, dan jika ada aurat yang tersingkap, yang terdedah sedikit, sekejap, itu adalah sesuatu yang dimaafkan, baik ianya kelihatan dari arah bawah tudung telekung atau dari arah bawah kain telekung. Okey, sebab dalam artikel tadi dibezakan jika aurat itu terlihat dari arah bawah tudung, dibezakan dengan dari arah bawah kain. Kalau dari arah bawah kain dimaafkan, jika dari arah bawah tudung tidak dimaafkan, bahkan batal solat terus ya. Dan ini adalah sesuatu yang saling bercanggah, okey, contradicting. Sebab kenapa pula dari arah bawah kain telekung dimaafkan tetapi dari arah bawah tudung telekung tidak dimaafkan? Patutnya kedua-duanya itu dimaafkan sebab bukan sengaja, telah pun diusahakan untuk menutup aurat. Tapi macam saya kata, sekali-sekala ke tanpa disengajakan ke, ia boleh terdedah, ia boleh tersingkapkan. Maka Islam adalah agama yang memudahkan. Islam bukanlah agama yang begitu menyusahkan, memberatkan sampai terus batal solat itu ya. Okey, jadi dalam tulisan itu sendiri ada fakta yang saling bertentangan antara satu sama lain. Okey, kemudiannya dikatakan perkara ini adalah ijtihad. Okey, sebab memang tak ada dalil. Sebab tu sekarang ni bila saya react pun tak ada dalil. Okey, dia kata perkara ini adalah ijtihad. Okey, kalau nak ijtihad, kenapa nak pergi cari-cari isu untuk diijtihadkan? Banyak perkara lain yang boleh ijtihadkan. Kenapa nak mencari isu ini untuk diijtihadkan? Kenapa pula nak mencari satu ijtihad yang hasilnya menyusahkan umat Islam? Yang hasilnya, sebab sebagian orang kita maklum ada was-was ke, ragu-ragu ke apa kan? Jadi bila adanya tulisan macam ni, daripada jabatan yang berautoriti ataupun pihak yang berautoriti dalam agama, ia menambah lagi was-was mereka. Okey, menambahkan kesusahan, menambah was-was macam orang kata tak ada kerja lain ke? Kan? So, okey, baik. Dan kemudiannya kan, so kenapa target kepada muslimat saja? Yang lelaki pakai sarung, pakai jubah, tak address isu. Sebab bila lelaki solat pakai kain sarung ke, pakai jubah ke, bila dia sujud, okey, nampak juga dari arah bawahnya tu. Sebab dari arah bawah tu boleh nampak sampai ke lututnya. Okey, sama ada lutut ni masuk dalam bab aurat atau tidak, kita letak tepi, memang ada khilaf, tapi nampaklah lutut. So macam mana? Lelaki pun kenapa tak disuruh pakai seluar, kemudian baru pakai sarung, ataupun kemudian baru pakai jubah? Kan kenapa target kepada wanita saja? Dan kenapa dibezakan aurat itu dilihat dari arah tepi, bukan dari arah tepi yang tak boleh, dari arah bawah boleh? What is that, man? Kan, jadi ini adalah sesuatu yang, okay, kalau kita nak sebut bid'ah, kan kita ingat bid'ah ni adalah aspek akidah, ada dalam aspek ibadah, ada dalam aspek hukum.
So hukum contoh bid'ah yang ni dah terbaik. Menambah-nambah sesuatu isu, menambah-nambah sesuatu hukum, dari tepi dikira aurat, dari arah bawah tidak dikira aurat, dimaafkan, dari tepi tak dimaafkan. Ini contoh bid'ah dari sudut hukum. Okey, jadi sangatlah dikesali tulisan tersebut datang daripada pihak yang berautoriti, daripada pihak yang kita berharapkan ada tulisan yang sebenarnya membetulkan salah faham zikir hu, membetulkan salah faham zikir Allah, 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 membetulkan banyak lagi salah faham ataupun salah keyakinan dalam hal akidah, dalam hal lain, tapi ini pula yang ditulisnya, ya, yang memberatkan umat Islam, yang menambah was-was bagi sebahagian yang mungkin ada masalah was-was. Dan itulah macam target muslimat. Pada lelaki tak payah pula kan. So okay, moga-moga video saya ni dapat memberi ketenangan kepada kalangan muslimat yang saya maklum ada yang sudah, alamak macam mana ni, alamak macam mana solat sebelum ni. Walaupun dalam tulisan yang sama ada berkata solat yang lalu tak perlu diqada. Okey, tapi yang kalau dah tahu sekarang kenalah tutup aurat apa semua tu. So sebenarnya tak perlu tak perlu dibimbang apa semua tu, boleh solat seperti biasa. Okay. Ada beberapa peraturan yang disebut oleh Al-Quran. Sebelum saya nak pergi, ni tak apalah, saya tengok ada orang pakai telekung. Pakai telekung tak apa. Cumanya telekung ni kita tahu dia adalah budaya, culture. Dia adalah budaya di sebelah Nusantara. Sebab itu apabila kita pergi ke negeri Arab, kita akan tahu, kalau kita pergi Mekah, kita tengok yang pakai telekung tu, kita tahu orang telekung putih ni, telekung putih semayang ni, kita tahu mesti orang Malaysia kot, ataupun orang Indonesia, ataupun orang Thailand, ataupun orang Brunei. Singapura masuk sekali lah. Setengah orang dia anggap macam telekung tu rukun, dia pakai tutup aurat dah, tapi dia tak boleh semayang, dia kata telekung tak ada. Kerana syarat solat bukan pakai telekung, syarat solat ialah tutup aurat. Jadi kita kadang-kadang sebahagian wanita orang ajak dia solat, lah telekung tak bawa. Dia pasal dia bawa. Dia kata telekung tak bawa, dia jadikan satu alasan lah, tapi sebenarnya telekung bukan syarat. Jadi macam pakaian yang ada ni boleh solat dah. Boleh solat. Okey. Quran kata apa? Quran kata wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Jangan wanita-wanita itu menzahirkan zina mereka. Jangan menampakkan zina mereka, perhiasan mereka, melainkan apa yang zahir. Apa perhiasan wanita? Banyaklah wanita tu sendiri, tubuh mereka macam-macam. Subang yang duduk dalam ni kan, subang tu tak kira lagi, rantai, emas, permata, belian kan. Quran kata wala yubdina zinatuhun illa ma zahara minha. Jangan zahirkan melainkan apa, jangan nampakkan melainkan apa yang zahir. Para ulama secara majoritinya menyebut bahawasanya yang zahir itu yang dibenarkan oleh agama ialah celak bagi wanita. Kalau celak boleh nampak, tanda muka boleh nampak. Betul tak? Khidab wanita, inai yang dia pakai, gelang yang dia pakai, cincin yang dia pakai, boleh. Artinya muka, kalaulah perhiasan tu boleh nampak, artinya tempat perhiasan boleh nampak lah, iaitu muka dan kedua tapak tangan. Maka wanita boleh zahirkan. Maka bagi seluruh tubuh wanita itu aurah, melainkan muka dan dua tapak tangan. Ayat ini Allah kata wal yadribna bi khumurihin, hendaklah mereka labuhkan khumur mereka, tudung mereka, ala juyubihin, di atas ni belahan-belahan baju mereka. Tudung ni
tudung kepala ni, Quran kata hendak nak labuhkan dia. Wal yadribna bi khumurihin, hendaklah dia labuhkan tudung kepala ni sehingga kepada juyubihim, kepada pecahan belahan dada. Pasal bila wanita pakai baju, lelaki pun sama, bila pakai baju dia akan ada belahan dada zaman dululah. Jadi bila ada belahan dada, kalau ditutup kepala, dada dia nampak, terutamanya dekat dengan bawah dada dia. Maka Quran kata labuhkan pakai tudung kepala tu sehingga menutup belahan baju ni. Belahan baju. Ada beberapa perkara yang boleh kita manfaatkan di sini. Pertama, seperti mana kata Ibn Hazm al-Andalusi, ni seorang ulama Andalus, Spain. Zaman dulu, zaman kegemilangan Islam, Spain banyak tokoh-tokoh sarjana dah. Ayat ini menjadi dalil bahawasanya muka tak payah cover. Kalau tidak, dia dah habaq dada cover. Kan? Kalau perlu muka cover, dia kena bagi tahu lah. Tapi Quran tak bagi tahu. Sedangkan dia bagi tahu belahan baju, dia bagi tahu. Sebab kalau dah muka kena cover, tentu dia akan muka mereka dan belahan baju mereka. Maka pendapat yang menyatakan wajib memakai purdah ialah pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Kemudian dia kata belahan baju. Jadi tudung ni, zaman dulu dia mungkin tak ada macam tudung special macam ni. Dia orang letak kain ni, dia tutup supaya tak nampak belahan. Macam mana? Yang penting tak nampak. Adakah kena tudung itu tudung bawal ataupun ikan tamban ataupun ikan gelama? Dia tak ada. Dia penting tutup. Adakah kena tudung labuh bulat ataupun tudung tiga segi? Juga Quran tak mention. So there is no different antara tudung labuh bulat, tudung tiga segi ke, tudung popcorn ke, apa ke, saya tak tahu lagi apa nama dia. Apa saja, yang penting menutup belahan dada. So kalau yang sebahagian kadang-kadang dalam internet ni, dia letak syarat pakaian perempuan tu lebih sangat. Sampai kalau tutup ni pun tak boleh, kena lepas kat luar, masuk dalam tak boleh. Quran never mention it. Dia suruh tutup. Dan sifat kepada pakaian itu, Nabi SAW, Nabi tak benarkan Allah tasifu hajmu idhamiha, tidak mensifatkan potongan tubuh tu. Kalau dia pakai dengan satu pakaian yang orang boleh tahu dia punya figure berapa, maka tidak memenuhi maksud menutup aurat walaupun cover. Tiba-tiba satu orang jalan ke UiTM ni pakai pakaian renang, perempuan, dengan begitu seksi sekali. Dia kata I cover semua, sini semua tutup. Tajuk Sunat Telekong yang kecoh masyarakat Melayu kita ni, sebelum tajuk ni, dulu lama kan kita ada bincang dulu tajuk ni. Perbincangan berkenaan orang lelaki pergi ke masjid pakai kain pelikat, tak pakai seluar dalam. Benda ni tak pernah ada masalah pun. Sebab dalam Islam sebenarnya bab aurat ni, apa berdepan, apa yang setentang dengan mata kita. Kalau cover lah. Janganlah bincang kalau tengok dari bawah nampak. Kalau tengok dari bawah nampak, pakcik-pakcik dekat masjid tu semua gagal. Sebab kalau dia pakai seluar dalam pun peha nampak. Sebab benda tu dikira sepada benda yang berhadapan dengan mata, bukan dengan perkara yang konon kalau perempuan tu pakai telekung, dalam ni pakai t-shirt lengan pendek. Secara aurat je dah tutup lah, pasal kita tengok depan-depan. Janganlah cakap kalau tengok bawah. Ni pelik ni. Tahulah. Ni kadang-kadang punya kes-kes ni lah kita panggil apa? Furuk mazhab tadi. Kadang-kadang pendapat para ulama tadi dibawa ke depan dengan tanpa sebarang sandaran dalil. Dia idea, opinion dia, dia rasa. Lepas dia bincang-bincang, dia rasa. Tapi benda tak boleh jadi sebagai peraturan untuk kita impose pada masyarakat, bahkan mensahihkan dan membatalkan solat mereka. Macam kes tadi lah, kes masalah apa? Perempuan kena rapat, dan sujud rapat, terrukuk rapat, pasal dia kata perempuan ni aurat.
Hadis yang tentang aurat tu tajuk lain. Wanita ni adalah aurat, itu tajuk lain. Tapi bukan kaitan masalah solat dia tadi. So as long as dia cover diri dia, tak ada timbul tajuk kena cara solat kena berbeza. Ini realiti yang masalah sikit sebab kadang-kadang kita over panggil apa? Over respect. Sangat menghormati ulama sampai sekali lupa hadis Nabi SAW mengatasi para ulama. Dok. Walaupun tempat nampak dalam. Hukumnya dok sah. Yang kedua, perempuan saja. Laki-laki dok, laki-laki jangan nampak warna kulit je. Jangan selok nampak kulit je. Orang perempuan jangan nampak kulit dan jangan ketat. Nampak? Dua sifat perempuan. Pertama, jangan nampak kulit, jangan ada lubang. Katakan ni peha dia. Ni peha. Jangan nampak peha dan jangan sifat bentuk peha. Jadi tak boleh ketak, sendak tak boleh. Baik. Dimaafkan dua perkara dalam mana-mana waktu. Yang pertama, bulatan kepala. Yang kedua, bulatan bahu. Kepala ni, pakai lagu-lagu mana tudung pun, dia akan nampak juga bulat kepala perempuan ni. Nampak tak? Bulat kepala. Hak tu aurat tu nak kira tu kepala tu. Tapi susah nak buat, takkan nak berpuyuk. Bulat dalam tu. Kepala lagu mana mu pakai nikah ke, burdah ke apa ke, dia akan nampak kat sini pas. Jadi tak wajib ubur kayu, ubur besi. Tu syarat tak membebang sampai gitu. Ada punggung ni dengan dada. Kalau pakai jubah, pak pakai tepi. Soalan bak jubah. Jadi jubah kalau jenis perempuan yang tidak ada tak besar sini, faham tak orang panggil dia? Sini kecil. Tak? Mana lepek, dada lepek. Jadi tak nampak dah buah tu. Bila tak nampak buah, sunat juga dia lampuhkan tudung. Sebab kain dia pakai likra. Yang jenis pakai nampak buah, pasal buah dia besar 38D. Tak? Contoh ni. Jadi kalau tak pakai nampak betul, haram. Dia pun tolong bantu tadi dengan tudung. Tu tujuan pakai tudung. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dalam mereka itu melabuhkan tudung ke parah dada-dada mereka. Bila dada sudah berbentuk. Lagi. Maka perempuan yang pakai pula tak nampak dah, walaupun pakai likra tapi dia pakai tudung yang tudung labuh pada dada. Tetapi jika datang angin yang sangat kuat, tiup, akan nampak juga badannya. Dalam bab tu maaf pada syarak. Kerana bukan hari-hari angin kuat. Tak. Yang tak bolehnya tak ada angin pun nampak dah. Hak ni haram. Tak ada angin, tak ada ribut, nampak dah body. Betul tak? Ni ramai orang terpedaya dengan busana muslimah. Dengar nama muslimat beres. Padahal ketat. Lepas tu kadang-kadang pakai jin halal, pakai jubah haram. Pasal apa pakai jin halal? Tak dosa. Pasal dia pakai sebuah jin tapi besar. Tak bersifat betul peha. Dan pakai baju labuh lebih pada punggung. Walaupun jin tak nampak betul tubuh. Harus pada syarak. Ni pula pakai jubah, beli dekat Abu Dhabi, beli dekat Qatar, tapi berdosa. Pasal apa? Walaupun jubah muslimat dah betul tubuh dia. Macam sekarang ramai orang pakai macam jubah likra, jubah stres. Kain macam kain jersey itu. Ikut body. Pakai jubah bini ustaz tapi boleh tengok body 38, 27, 60. Faham tak? Jadi tak boleh. Kalau lepas-lepas tu memang kita ada buat silap. Pasal kita bukan Nabi, bukan Rasul. Muslimat-muslimat kalau lepas-lepas astagfirullahaladzim. Aku minta maaf lah ya Allah. Allah ampunkan dosa kita. Dalam Quran kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau seksa kami di akhirat nanti dengan sebab dulu kami bodoh, dengan sebab dulu kami tak reti, kami lalai, kami cuai. Tak payah seksi perempuan. Kerana perempuan dia memang original seksi. Ni nak pakai nak buat kain lace, kain tu nak suruh nampak betul body. Tak payah. Awak memang seksi. Orang lelaki tak seksi, seksa. Tak? Orang perempuan seksi dah. Jadi kalau awak nak seksi sungguh, seksi dah di rumah. Kalau seksi di rumah ni harus pada syarak. Halal pada syarak. Halal.
Bila syarak kata halal, mesti ada faedah. Apa faedah? Ustaz, kalau orang perempuan seksi dengan suami di rumah, di luar dia tutup, di rumah dia seksi, benda faedah. Faedah dia suami kurang keluar rumah. Faedah tak situ? Nah, yang suka mengain tak mengain dah malam tu. Yang nak pergi main bowling tak main bowling dah. Yang nak ajak lawan karen tak jadi lawan. Yang ada tandingan badminton batal terus. Tak? Sungguh seksi di rumah tidak jadi keluar rumah. Dia akan duduk di rumah bersama kita. Orang puan suka suami keluar rumah ke duduk dengan dia? Saya jawab orang puan. Kalau tidak gila lah. Dah. Suka tak isteri kita, suami kita tak jadi pergi keluar dengan kawan dia, nak duduk bersama kita di rumah? Suka tak? Nak suka, buat seksi. Sungguh, ini betul. Tak payah awak seksi di atas katil. Awak seksi di dapur je, suami tak keluar rumah. Tak percaya, try malam ni. Suami kata malam ni, malam karang, I nak keluar tu pukul 10. Ada lawan badminton antara peng-peng. Jadi bini dia kata nak buat gua ni tak mau keluar. Padahal penting ni, suami dia pemain pertama single ni. Kena pergi ni. Suami dia akan pergi. Macam mana cara? Ikut saya kata. Buat seksi dia tak jadi keluar. Dah seksi dalam bilik setelah katil, di dapur. Tak percaya terang malam karang 9.30 suami kita tengah ambil raket apa semua tu. Ambil bola takis apa semua masuk dalam beg. Kita pergi goreng ikan di dapur. Tak usah ikan molek, ikan kering sudah. Goreng Ustaz, kita goreng ikan pakai apron sahaja. Ni petua, faham tak? Apron faham lah, tali ni bawah depan ni ada. Belakang kosong je. Faham tak? Goreng. Laki kita ambil beg benda, beg badminton tu. Yang I pergi dulu lawan badminton. Kita kata, abang, marilah tengok I ni. Ceng. Suami dia pun tengok. Terus suami dia, halo, malam ni tak boleh lawan badminton. Ada link kok mari rumah. Faham tak? Memang tak keluar rumah laki kita. Tak. Kalau dia keluar juga bodoh dah. Jadi semangat pelik. Main benda apron saja ni. Terus kunci rumah. Itu contoh. Kelakar tu kelakar lah, tapi bila seksi di rumah, itu faedah. Kali Nabi solat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca. Ogi kita. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Dengan tidak skip iklan, anda membantu kami terus berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sokongan anda amat bermakna bagi kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.